Kita cuba. Agak-agaknya isu dia pakai apa? Alright kan, Assalamualaikum. Hari ni kita dekat event Cars 2024. Kali ni kita nak tengok kereta track car. Dekat Kuching rasa macam jarang-jarang bang ada track car Memang tak ramai. Dia tak ramai, so abang kenalkan abang dan tim abang yang main track dekat sini. Okey, nama Larry. Sebenarnya kita berasal daripada Miri. Tim kita yang ni lah, nama dia OCC. OCC. Tapi abang Larry ni sebagai pemain. Abang tuner lah. Kereta kancil ni daripada kosong sampai menjadi beginilah. Boleh dikatakan kereta ni datang memang stok habis. A to Z kita buat. Daripada color, kilang dia apa semua memang kosong. Nama bengkel ni, Auto Clinic ni. Dekat Miri lah. Bertapak di Miri. Mostly kita buat keka je. Kita fokus lebih kepada performance engine. Geng tune, setup kereta, purpose dia, you nak motorsport untuk racing, drag. Drag kita buat. Okey, untuk kancil ni, asal kancil ni 2000 punya body, 850. Owner cakap kereta ni memang pusaka daripada family lah. Okey. Bapak pergi anak, barulah pergi dia owner anak paling muda dalam keluarga tu lah. So itu perjalanan untuk kereta dia kereta ni lah, untuk body dia bawa kereta ni jumpa kita memang kosong, memang stok habis. Untuk pengalaman kita sebagai kita dah dalam KK ni lama, dia tak ada masalah kalau pakai gearbox kancil. Yang kalau berat sikit, kalau dia dah guna gearbox 1000 cc. Okey. Daripada Kelisa ataupun gearbox Kenari. Sebab saya pernah masuk L9 tapi pakai gearbox Kenari. Itu memang tak ada power. You dah pengalaman kan. Lepas tu saya jual terus kereta tu. Betul. Saya stres. Betul. Kebanyakan orang akan salah percaturan dan end up dijual. Sebab apa dia cakap tak ada power? Bukan tak ada power. You buat sesuatu yang tidak berfaedah, tak kena dengan dia punya ni lah, setup. Tak kena dengan setup. Sedangkan kancil punya gearbox dah sesuai sangat dah untuk engine 660 tu. Tapi you kena pakai at least 850 lah, 850 punya gearbox. Kalau you pakai 660 dia terlalu ringan pula. Nanti you cakap gear 5 macam gear 1. Dia gantung. Gantung. You fikir nak masuk turbo dah end up. Tapi sebenarnya pun tak end up. Baru start up. Sekarang you nak laju sikit. Okey, tak apalah. Kita masuk ECU, kita buat tuning. Okey. And then kita buat tuning, dia cuba dengan masih menggunakan yang 660. Just tune sahaja, dia dapatlah up dalam 56. Turun masa sikit. 4 second lah. Engine yang sama, just buat tuning. So ada perubahan? Ada perubahan. Kalau macam tu, kita main je lah engine 1000 cc. Okey. 660 kita bagi keluar, kita ambil keluar. Kita taruh engine Kenari lah, 1000 cc mostly daripada Kenari ataupun Kelisa. Okey. Kita masuk, bolt on lah. Yes, kita bolt on. Kita overhaul habis lah. Of course, kita tukar macam control bearing, main bearing. Internal tukar lah, piston. Okey, yang ni banyak orang mempersoalkan sebab kita dah ada kemahiran sikit lah. Dah ada pengalaman. So kita just buat general overhaul, tukar control bearing, main bearing menggunakan yang standard sahaja, yang Taiho brand. WNT lah. Yes, kita just tukar WNT dia. Piston pun masih kekalkan piston asal pada masa tu. Lepas tu piston ring kita tukar lah. Barulah kita masuk yang ni, sistem turbo bolt on. Yang turbo di luar ni dia memang dari first kita build lah. Yang ni kita memang first lah. Memang kita buat dia macam ni lah dari dulu selepas kita buat sampai sekarang. Cuma internal engine tu dah 2 kali dah kita buka lah. Okey. Lepas tu kita buatlah 1000 cc. Yang ni macam intake ni. Kita buat custom sendiri. Ini berapa mm bang? Yang ni 60 mm daripada Honda. Yang Honda punya. Sebab kalau yang original dia tak cukup tak cukup. Horsepower dia tak nak pergi. Dia akan jadi limit lah. Jadi kita tukar pakai Honda, throttle body kita pakai Honda, intake dia kita custom. So mostly yang Auto Clinic buat, kita mostly custom. Jarang you akan jumpa Auto Clinic punya produk kita beli dan pasang. Sangat jarang. Jarang ada plug and play, semua banyakkan custom lah. Semua kita buat custom sebab kita masak sangat. Dalam engine bay KK, dia terlalu sempit. Okey, saya cerita sikit ni pengalaman lah. Kalau kita beli yang custom made, dia akan bermasalah nombor 1 dekat cable clutch. Dia orang akan bermasalah dekat cable clutch. Ini cable clutch. Dia tak ada free play. Dia akan berlanggar dengan dia punya throttle body.
dia akan melanggar. Jadi dia orang kena buat dia lengkuk lah. Jadi dia senang untuk putus. Tak tahan lah. Tak tahan lah. Sebab kelas kita apabila custom, dia tak ada pilihan. Memang keras. Memang keras lah. Kita pun tendang juga. Keras. Senang untuk putus. Jadi kita custom, dia punya intake dan dimasukkan total body daripada Honda lah. So dia ada ruang sikit lah. Yes, dia tengok. Kabel dia free play. Kalau tak dia rapat sini kan? Yes, dia rapat sangat. Jadi you tekan kelas tu dia macam berat, tapi sebenarnya dia bukan berat sebab dia tersekat. Dia tersekat. Kabel kelas you jalan lengkuk banyak. Jadi dia tersekat. Jadi apabila kita buat dia free play cantik, walaupun you pakai yang keras punya yang custom ni, yang keras ni, dia lembut. Yang ni kelas apa bang pakai? Okey, yang ni kelas 4 park tapi double kuku. Yang ni standard KK pakai lah. Okey. Memang satu Malaysia memang menggunakan kelas yang sama lah. Tapi saya dengar kereta ni gearbox dia lain bang. Okey, dia punya gearbox untuk yang sekarang, untuk proses gearbox, kita selepas kita dah pasang ni 1000 cc, dia boleh dapatlah turunkan masa pergi ke 51. Oi, banyak. Sebab satu enjin dah besar. Enjin dah besar. And then horsepower kita boleh pada yang first mode dia lah. Horsepower pada masa tu kita layan 1.3 bar dia dapat 180. Oh, horse. Tinggi. Tinggi. Standard piston. Standard piston untuk Canary lah. Tapi dia boleh pergi, kita tune, kita boleh dapat dalam 180 horse. Torque dalam 210 macam tu lah. Dia punya torque. Gearbox, masa tu kita menggunakan gearbox 660 Viva. Okey. Dia punya final drive 4.9. Custom LSD main kepit lah. Yang ni biasa juga untuk KK 4.9. Main kepit main kepit. Geng-geng KK komen siapa yang main kepit. Dia main kepit. Dia main kepit untuk track. Untuk LSD kepit custom. Okey, kita pasang 4.9. Untuk bawa 180 dengan ratio 4.9 tak sesuai juga. Dia mengerang. Dia mengerang pendek sangat. Dia macam pendek pendek kan. Sebab track kita memang kecil. Sangat kecil. Dia pendek track. Tapi enjin lah tak tahan ke macam mana? Dia terlalu you tarik gear 2, you kena masuk 3 pun tak masuk. Okey. Jadi mengerang, you speed tak naik lah. Kita bawa stres. Ya. You stress kan engine, you stress, gearbox you stress, you pun stress. Betul. baru nak sampai nak kena masuk gear kena drop balik. Betul. Okey, faham. Dia terlalu sebab tu track go-kart. Bukan track pendek kan. Dia pendek. Tapi tu lagi mencabar bang kan, track pendek dia kan. Mencabar. So solution dia Kita cuba tukar gearbox. Kita tukar gearbox, kita buat ratio baru. Okey. 1, 2, 3, 2 dengan 3 kita ubah ratio dia. Masih menggunakan 4.9 final drive. Tapi 2 dengan 3. 2 dengan 3. Sebab dekat track banyak pakai 2 dengan 3. Yes, 2 dengan 3. Kita cuba panjangkan dia punya ni lah. Dia punya ratio. Okey, berjaya. Masa pun naik pergi 49. Okey. Perjalanan tu untuk daripada awal 60 kan. Perjalanan awal daripada 60 tapi you nak buat 1 second tu banyak juga. Banyak kan. Banyak yang keluar. Kos banyak. 1 second beza tapi kos kau ya. Kos dia banyak. Barulah kita cakap kau owner engine ni perlu buat sesuatu lah. Jangan stres sangat. Okey, kita overhaul balik. Tapi kita tak buka habis. Kita just buka top. Kita buka top, kita tengok kita tak buka habis, kita cabut piston daripada bawah. atas lah. Dari atas. Tak buka habis sebab saya nak bagi tahu kau owner bearing yang ori ni dia mesti okey. You jangan risau. Dia tahan tahan. And then kita buka. Kita tengok bearing dia, you tengok. You habis lenjan pun still okey. Masih okey. Tak makan, tak burn pun. Tengok. Ni bukan cerita, ini betul. So, then kalau tak buka pun tak apalah sebenarnya. Tapi alang-alang dah buka, tukar baru kan. And then lepas tu kita buka, kita tukar. Yang ni sekarang ni, yang last kali kita tukarlah piston pergi Highcom. Oh, yang sekarang Highcom piston lah. Highcom piston. Dia kalau turbo biasanya low com kan? Yes, biasa tapi sekarang pakai Highcom. Pakai Highcom piston. Okey bang, saya nak tahu apa beza dia bang? Okey, beza dia sebab kita nak dia fast respond. Dia tekan dia. So compression dia lagi tinggi lah? Yes, compression dia kena buat tinggi. Tapi dia ada side effect tak? Bagi kita tak ada. Tapi you tak boleh lah boost tinggi-tinggi. You kena sebagai seorang yang sebagai seorang yang build engine, yang tune, you kena tahu maksima untuk compression ni lah.
Barulah you tak akan memudaratkan enjin tu nanti. Okey. Macam ni kita boleh pergi sampai 1.5 juga. Tapi maintain satu. Kita satu bar. Oh, Maintain satu bar sebab kita satu bar dah dapat 170. Oh, tinggi. Tinggi juga. Tapi torque dia nice, 250. Oi, lagi tinggi daripada 210 dari 250. 250. Dia punya torque memang naik tinggi. Jadi owner bawa tak stres, engine pun tak stres. Dia bawa Relax. relax. And then sekali kita rombak lagi dia punya ni gearbox. Kita rombak gearbox, owner cakap ada bajet. Dia belilah LSD semi lock LSD daripada Fatboy. Yang di baru-baru ni lah dia buat. Baru tahun ni itu dia yang keluar. daripada Myvi tu. Yang daripada Myvi tu. Dia beli LSD semi lock dengan ni shifter daripada Fatboy. Wilson product lah. Dia beza apa bang shifter dia bang? Cuba bang shifter sikit bang. Saya Kalau tengok untuk macam menarik kat dalam ni. Yes, betul. Kalau untuk shifter ni abang memang 100% recommend. Sebab masalah owner, Okey. dia nak shifting lambat sangat. Sebab dia panjang kan macam Myvi. Kalau original dia you kena buat hatch. You kena juga buat hatch baru nak masuk 3. Kalau yang ni cuba abang demo sikit bang. Okey, kalau yang ni dia sangat simple. Dia masuk dah masuk lah. Oh, tu dah lekat tu. Dah lekat dah. Dia satu lah. Oh, macam tu je. Okey. Kita buat promosi lah untuk abang Dila. Okey, Fatboy. Okey. Kelebihan shifter dia akan sentiasa berada di pertengahan. So, untuk tengah, gear 3 dan gear 4. Kalau KK ni, kebanyakan gearbox akan barai, dia punya gear akan pecah. Apabila kita sebagai joki nak push kelajuan shifting, you kelas dah tekan. You dah lepas, gear you belum masuk. Betul tak? Dia habis. So dia berlanggar lah kat situ kan. Dia berlanggar. Sebab kelas you keras. You lepas cepat. Tapi sini you lambat. Sebab you kena ada yang original, you kena ada hash pattern masuk gear 3. Ada free play sangkut. Kadang-kadang sangkut. Tak masuk pun you kena tarik balik. Pap. Dia barai dah. Tapi untuk shifter ni sangat membantu. Sebab dia sentiasa berada balik kat pertengahan. Ni tengok dia balik tengah. Okey, sebelah sini dia tengah. So, you masuk gear 1, 2, apabila you nak shifting gear 3 berapa cepat. You tak perlu pun buat pattern hash, you just tolak. Oh, just ikut je kan. Dia sendiri akan centerkan. Dia tengok gear 4. Dia macam tu lah, center. Jadi sekali lagi 1, 2, tolak je. Tak payah duduk atas seat pun, duduk sambil-sambil macam ni je dah boleh senang kan. Dia gila lah. So membantu sebab owner bermasalah dekat shifting. Dia lambat. Okey. Sekarang membantulah. Sangat membantu. So itulah shifter dia. Tapi harga dia okey lah. Harga dia okey lah. Berpadanan dengan apa yang dia bagi Yes. Dia menyelamatkan you punya gearbox. Daripada you spend 2-3 ribu tukar gearbox apa semua, baik you spend dia sekali. Dari segi timing improve tak bang? Okey, untuk setup yang baru ni, LSD dah masuk, shifter dah masuk, kita belum buat timing lagi. Belum lagi. Tetapi timing yang terbaru dia menggunakan engine yang sama dan gearbox yang masih menggunakan LSD yang lama kepit. punya Yang masih menggunakan LSD kepit, dia dapat downkan sampai 46 flat. Oh, banyak. 4600. Sangat banyak. Tapi proses nak sampai sana sangat mencabar lah. Sangat mencabar. Banyak sangat. Okey, untuk seat dia pakai original OMP. Original kan? Original OMP. Memang original OMP lah. Ini pun harga pun saya tak pastilah. Tapi tahan lah kan? apabila kita pasang, kita berhati-hatilah. Owner bawah, kita berhati-hati. Kita tahu. Before dia pakai yang okey juga, yang bright tu okey juga 2 seat. Tapi ni OMP apa ni? Dia ada harness. One set. Ini 4 point lah. 6 point ya. 6 point. 6 point. Ada tepi juga. Dia ambil yang ori lah. Yang dia build kereta ni, owner build kereta ni dia nak ikut standard Sepang. So anytime mana tahu nak main kat Sepang kan boleh bawa je kan. Dia nak bawa kereta ni pergi Semenanjung, nak masuk track Sepang. That's why roadcast dia tak buat dekat kita. Dia order daripada garage. Dia memang khas buat roadcast untuk kereta yang main di Sepang. KK punya kan. Sebab kalau kita tak ada wayayan, tak dapat juga kita buat kan. FIA dia. Macam dia dah berpengalaman, dia tahulah spek kan. Dia tahulah spek. Macam ni pun tengok bumbu pun still ada tau. Yang ni dia balut dengan kain akantara. Dia pergi custom lah. Kita juga buat. Buat juga. Kita buat, tapi bukan kita yang balut lah. Kita hantar pergi kedai, kita tolong pasang semula. Balik. Tolong fitting kan semula. Steering dia ni OMP original juga. Dia pakai OMP original. Ini 1000 lebih kat ni.
Steering kan? 1000 lebih bang. Oh, nangis kita. 1000 lebih. Tengok Okey, belakang, Untuk dalam dia cat luar body ni ada kawan punya workshop bengkel yang buat lah. And then dia orang buka lah lantai kita Restore balik restore balik dia punya body. Clean lah, clean. So dia punya ni, yang ni baru sangat kita pasang fuel pump. Fuel pump. Sebab kalau kancil, fuel pump bermasalah, memang jahanam. Kena turun tank. Okey, so modified dia duduk atas, so ada issue kita tukar kat atas dia Yes, lah. ada rosak ke senang ditukar. Kalau Dia, macam- yang lama tu bukan ada masalah, dia tak bermasalah. Just dia nak Senang. Yes, dia nak display lagi kita pasang. Dia tak adalah macam Satria kena potong kan? Ya. Kalau Satria, kalau ada model Wira tu dia memang dah ada lubang kot. Ada yang separuh kereta yang tak ada. lama punya kan tak ada, tapi yang ramai lama, orang betul. potong kan. Betul, ramai orang potong. Okey, nice lah bang. Okey, kita cerita bahagian brake. Okey, untuk proses main track, kalau kancil ni sangat susah. Kalau Okey. nak cerita modified brake apa semua, sebab dia tak banyak sangat cos PCD ataupun brake yang boleh dimasuk custom. Dia punya rotor tu. Rotor tu. Sebab dia lain sikit daripada Dia- model Kelisa, model Myvi. Dia lain sikit dia punya knuckle. 110 kan? Dan 110 kan? 110. And then choice rim pun Tak banyak lah. Tak banyak. Choice rim pun tak Tapi banyak. abang tak convert ke satu. Okey, yang ni kita dah convert dah, tapi kita menggunakan spacer. Okey. Saya ni spacer. 110 pergi ke 100. Okey, dia gunakan spacer. Okey, brake dia dah bermacam-macam jenis ni, disc dah guna dah. Okey. Semua tak lekat dekat track. Dia tak tahan panas lah. Tak tahan panas. So yang sekarang formula bang? Yang sekarang selepas kita dah menggunakan kita cakap Brembo lah, dia belilah Brembo yang untuk kancil, tapi daripada untuk disc L5 adalah yang model terbesar untuk KK lah. Okey. L5 ori. Satu lap dia pergi rumput bang. Tak lekat. Tak lekat. Satu lap. Sebab lap track kat sini pun pendek-pendek kan. So pendek. memang banyak banyak brake sangat kan. Tak lekat. Dia tukar lagi, beli lagi. Buat lubang. Okey. Buat lubang. Tak ada improvement. Sama Sama juga. Brake pad je cepat habis. tak. Brake pad tak habis. Dia memang tak lekat. Tak lekat juga. Okey. And then beli brake pad paling mahal yang ada brand lah, Hitem. Okey. Sama tak lekat. So Okay. end up aku cakap ini masalah dekat disc, material besi itu sendiri. Okey. Kita balik, kita pergi cari recon yang original L5 balik. Oh. Kita cari balik yang original balik, kita pasang. Pasang boleh. Brake pad pakai yang RM30, tak payah Hitem. Pun dah boleh lekat dah. Lekat. Tak ada masalah. Minyak? Minyak pakai dot 3 Honda dot 3. Ya. Oh, steady. Pastikan original Honda dot 3 tu lah. Okey. Sebab dulu kita kerja kat Honda. Sabar tahu material dia kan. Kita ambil. Tak ada masalah sampai sekarang. Brake dah tak ada isu lah. So Yang ni original L5 bukan tengok lah. yalah. Dia pun dah Karat dari Jepun kalah ada dari lagi. Jepun. So resepi dia kadang-kadang tak perlu pakai yang mahal pun untuk nak dapatkan ni betul. kan. Janji kita tahu resepi dia kan. Betul lah. Kita proses pun banyak juga. Lepas tu tayar ni, yang ni second choice tayar lah. Yang ni dia pakai nangkang semi slick, memang susah didapati dekat pasaran Sebab KK saiz Malaysia dia lah. kan. Saiz dia 185 60 14. Tapi selepas kita menggunakan ni, dia punya sini keronyok habis lah. Hancur lah. Hancur. Dia rubbing lah. Rubbing kita dah buat dah tarik besar, tak cukup besar dia rubbing. Tapi untuk 46 second kita menggunakan saiz bersaiz 165 55 15. Yang tu tak rub. So yang ni belum test lagi. Yang ni belum sudah test tapi tidak. Oh, yang kena ni lah. Dan memang tak sesuai lah, tapi dia simpan untuk drag. Sebab dia akan cuba. Kita ni pun main drag juga. Yes, dia nak into drag juga. Okey. Dia nak Multifunction lah. menambah lagi satu kerugian. Macam header ni kita custom ni bang. Dia custom. Kita buat sendiri. Pendek-pendek je kita buat. Biasa kalau tengok KK dia memang bernana lah. Bernana. Panjang kan. Panjang.
Dia pendekkan sependek yang mungkin lah. Yes, sebab apa? Space untuk kita nak buat intercooler tu memang limited untuk KK. Jadi kita buat custom di mana free play dia banyak, just nice lah. So dia punya angin pun ada ruang. Yes, untuk, ada ruang. Untuk temperature semua kan. Macam water temp tak ada masalah water temp untuk track. Sesungguh pun kita tak buat aerodinamik ke dia punya ni. Dia tak ada masalah. So ni nak jimatkan ruang sebanyak mungkin supaya banyak ruang kosong dan boleh sejukkan lagi ni lah. Selepas kita buat custom macam ni untuk track, beza. Temp dia tak naik-naik, you main 7 lap, 8 lap standard. Steady lah. Standard dia 80, max lah 80. Dia macam tu. Banyak resipi Ini betul lah. Tak, sebenarnya je tengok dengan dreshat tu macam polish tau. Yes, dia polish habis. So clean you tengok wire yang ni tak nampak pun. Biasa kalau kereta wire bateri dia memang nampak. Betul. Dia nak hantar pergi belakang tak nampak. Yelah, wire bateri ni kan. Yes, tak ada. Dia all in dalam sini. Oh, satu je. Untuk semua dalam ni. Semua dalam ni. Oh, yang ni minyak. Yang ni minyak. Yang ni hose minyak. Pakai hose minyak. Tapi kemas abang. Kita cuba buatkan dia dapat autoso, nanti dia boleh join. Dia nak lepak dengan kawan-kawan pun boleh. Dia shock biar dia shock pakai. You will spend, kita buat yang terbaik untuk you. Dia walaupun dia bay dia kecil, tapi dia masih nampak kemas dan dia ada ruang. Betul. Jarang-jarang untuk suspension dia menggunakan suspension daripada F-Tune. Okey. F-Tune. Series Nesco. Oh, Tapi sedap untuk daily lah. dia boleh daily, dia ada banyak kan. Ada banyak. Pergi office bumpy pun boleh tahan lagi lah. Oh, Kalau- ni bawa pergi office. Kadang-kadang pergi office bawa anak jalan. Bagi saya sendiri, dia punya comfort kalau banyak-banyak suspension untuk KK ni, Okey. one of the best. Macam dekat kita kan, memang sesuai sangat untuk test performance absorber. Kalau Miri kan, dia punya jalan memang terkenal lah. Okey. Highway pun macam ada bump. Okey bang, belanja bunyi dah. Boleh belanja bunyi ni. Cik, Masa sejuk. Engine ni, sejuk lagi? dia memang orang Lambat. cakap lambat panas. Betul lah. Dia akan jadi semun. Kalau Sarawak cakap semun, ada. Dia semput. Semun, bukan semput. Semun dia macam sejuk. Dia bobok. Bobok. Sini cakap semun. Semun. Bukan semut dah. Semun. Aduh. Yang ni bunyi terkukul ni banyak orang nak buat ni kalau KK. Bunyi return Bunyi return. Masih semun lagi. Masih semun lagi. Kejap, 5 minit. 5 minit. Bunyi terkukul ni memang orang suka sangatlah untuk KK. Walaupun function. Turbo menggunakan TD04. Dia punya bontot custom Custom. Yes, custom daripada RHI4. Housing dia. Untuk dia lagi cepat lah dia punya boost masuk. Dia punya boost masuk. Dia tak jalan air lah, turbo dia. Ni tak jalan ni. Tak jalan air. Tengok. Biasanya kalau orang bolt on kan, dia mesti cakap, you mesti kasih jalan lah, you punya turbo jalan water cool. Untuk nak bagi cool kan. Sejuk. Saya pun tak dapat nak buat perdebatan lah. You nak jalan water cool pun boleh. Tapi yang kita build 2 tahun dia main track, tak payah jalan water cool, turbo dia masih sehat lagi. Yang tak sehat gearbox dia. Tak cukup kan. Dia kalau enjin dah kuat, gearbox tak ada nak support pun tak guna juga kan. Mungkin next dia akan tukar straight cut lah next. Coil plug daripada K20 lah. K20 yang terbaik dan yang terbudget. Yang terbaik dan terbudget. Terbudget. Tapi betul bang, banyak kereta yang boleh pakai K20 kan. Dia semua kereta lah yang K20. You tengok kat Evo pun K20. You tengok dekat Satria pakai Mavic pun K20. Yang B series pun sekarang K20. Dia sangat, bagi saya lah, murah. Yang original yang Daihatsu lagi mahal. Kalau yang second Recon mungkin 70-60. Yang ni 20 pun dapat. 20 pun dapat. Kita cuba. Agak-agaknya isu dia pakai apa?
You rasa lah. Saya dah nampak sebenarnya bang tadi. Okey, kita build cara yang paling simple lah. Kenapa kita menggunakan piggyback? Okey. Bukan kita tak nak dia pakai standalone. Standalone is the best. Tapi memandangkan dia dia tak tahu pasal kereta apa semua kan. Salah satu sebab kenapa kita pilih ECU ni, kalau dia punya ECU fail, dia boleh lagi guna kereta ni dengan menggunakan dia punya bypass plug. ECU ni adalah ECU KKT daripada Thailand. Yang ni KKT 32. 32. Daripada Thailand. So kenapa kita pilih? Satu sebab dia tadi, kalau ECU tu fail, dia boleh pasang bypass, dia boleh jalan standard. Boleh jalan lagi. Cuma dia tak boleh performance lah. Dia boleh masih selamat sampai ke destinasi yang sepatutnya. Okey, faham. Kalau dia pakai contoh standalone lah, whatever, fail, dia nak buat macam mana? Towing lah. Towing. Itu sebab kita pilih ECU ni, pasang dekat dia. So ada kelebihan dia juga pakai ni. Ada kelebihan dia. Kita nak cakap horsepower tak boleh buat, boleh buat. Tak ada launch power, ada. Piggyback KKT. Kita dari dulu sampai sekarang masih menggunakan, sebab dia performance dia masih okey. Jadi kita so far dia ngaman dengan KK punya engine kan. Kita ada buat yang lain juga. Kita ada buat Toyota menggunakan ECU, piggyback, bolt-on turbo pun okey. Kita boleh achieve 200 horse, 1NZ. Kita boleh buat. Dia sebenarnya resipi you komen tu sendiri. You faham dengan apa you buat, you build you punya barang, semua jadi. Kalau contoh enjin ni saya bawa pergi satu tuner tune, belum tentu enjin ni selamat. Sebab dia tak ada kolaborasi yang cun kan. Lain orang masak, lain orang makan, dia mesti komplain. You masak sendiri, you makan sendiri sedap. Dia macam tu lah. Betul kan? Dia macam tu. Resepi ni lain-lain. Dia bukan cakap you pakai ni lah terbaik. Dia tak. Kalau you faham macam kita, macam abang sendiri, kita build A to Z, kita tahulah limit berapa semua. Sebab kita build untuk, kita ada lagi kancil yang lain punya customer. Kita pun boleh achieve sampai 300 horse, 1000 cc. Menggunakan piggyback, achieve. Sampai. Tapi tengok kegunaan untuk apa kan? Yes. Kita macam nak dia ketahanan. nak drag, kita ubah. Piston kita pakai apa, convert kita pakai apa. Nak track kita mau tu ketahanan. Yes. Kalau track ni kita pakai standard is the best. Sebenarnya standard is the best untuk gain more power a bit. Tak perlu you push power, tetapi you ada power, lebih power daripada yang asal, and then fast respond. Itu adalah untuk track. Kita tak perlu pun kejar horsepower. You dah package engine, you dah okay. Tinggal you punya skill driving skill. Driving skill lah. Driving skill you mantap dengan setup suspension elemen semua kan. So kita berada di Miri Sarawak. Nama kedai kita adalah Auto Clinic Performance. Auto Clinic. Tapi kalau tengok ni kan dia doktor lah. Auto Clinic Performance. Yes, yang itulah kedai kita. Boleh Roger dekat page kalau nak bertanya tentang KK, mostly kita buat KK, nak bertanya kita akan reply. Kita ada tim WhatsApp. Nombor telefon abang. Nanti kita letak bawah. 013 299 0581. Yang tu Auto Clinic punya nombor lah. Nombor. Terima kasih perkongsian bang. Sama. Padu. Okey. Lama sikit. Masuk Zoom. masuk.